Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sambung kita topik pada hari ini iaitu topik 9 iaitu enabling the organization decision making. Okay, dalam topik ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat sesuatu keputusan berdasarkan high quality information. Chapter yang sebelum kita belajar yang disimpan dalam database ataupun data warehouse. Dengan menggunakan maklumat ini, bagaimanakah proses decision making hendak kita laksanakan. So dalam chapter dalam subjek MGT 162, you guys dah belajar bagaimanakah step-step untuk decision making. So dalam chapter ni kita nak belajar bagaimanakah aspek yang harus dilihat sebelum sesuatu keputusan dibuat. Okay, ini adalah LO, Learning Outcome 9.1, 9.2, 9.3. So you guys ada slide note di tangan masing-masing. So, saya nak you guys baca secara your own self, the LO. Ni adalah matlamat kenapa kita hendak belajar chapter 9, guideline supaya kita tak lari daripada topik. So ini LO 9.4 and 9.5. Okay, the reason for the grow decision making information system. Kenapa kita harus grow decision making information system? Kita ada, pertama, people need to analyze large amount of information. Improvement in technology itself, innovation in communication and globalization have resulted in a dramatic increase in the alternative and dimension people need to consider when making a decision of pricing and opportunity. So, maksudnya di sini, kita untuk membuat manusia memerlukan sesuatu data yang besar untuk kita, maksudnya sesuatu data yang banyak untuk membuat satu keputusan daripada data collected. Okay, sebelum ni kita ada data warehouse yang di mana dalam data warehouse ni terdapat pelbagai maklumat yang telah kita simpan. Okay, dalam data yang terdapat semua maklumat yang telah kita simpan itu, people need to analyze untuk membuat satu keputusan. So, decision making boleh kita buat. Untuk membuat satu keputusan, kita tidak boleh membuat secara langsung. Kita kena buat tapisan maklumat dan analyze. Itu yang kita katakan people need analyze large amount. Large amount tu maksudnya tadi daripada data warehouse. So, reason grow decision making. Kenapa kita memperluaskan cara-cara pembuatan keputusan menggunakan teknologi maklumat. Okay, yang kedua, people must make decision quickly. Okay, data warehouse, maklumat sentiasa up to date, sentiasa bertambah. So, apabila maklumat sentiasa bertambah, untuk sesuatu keputusan, kita perlu bertindak dengan cepat. Dengan adanya teknologi maklumat ni, sebagai contoh, kita kembali ke zaman era di mana tiada teknologi maklumat. Contohnya, kita membuka satu perniagaan berpusat HQ di Malaysia dan you guys membuka satu cawangan baru di Australia. Zaman dahulu, bila tiada teknologi, maklumat hendaklah dihantar sama ada by post ataupun you have to return to Malaysia and then have to gather together and then make a meeting, bincangkan, sharing the information and then make a decision. But right now, when you have a information system, IT technology, is easy to you make a decision quickly because you don't have to return to Malaysia. You just make maybe meeting, discussion through online, or you just sharing the information through the system, database, and then the top management to decide the decision making, just read the information and then just come out with the decision making and then to pass to the branch in Australia. So, the information system help top management to decide decision making. Okay, yang ketiga, people must apply sophisticated analysis technique, modeling, forecasting to make a good decision. Okay, organisasi hendaklah menggunakan teknik-teknik analisis yang canggih seperti modeling. Okay, dalam modeling ni kita akan belajar slide yang seterusnya dan meramal sesuatu keputusan, meramal sesuatu outcome
seperti ekonomi, kita kena beramal ekonomi di masa akan datang, bagaimana akan berlaku, apa yang baik ataupun buruk, and then to make a good decision. Jika kita meramalkan ekonomi di 10 tahun akan datang adalah baik, apa yang keputusan yang hendak kita buat? Adakah kita hendak melabur secara yang meluas pada peringkat sekarang? Jika ekonomi kurang baik, adakah kita hendak membuat saving untuk menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu? Okay, yang keempat, people must protect the corporate asset of the organisation information. Dengan adanya teknologi maklumat, top management boleh membuat sesuatu keputusan untuk protect corporate asset. Sebagai contoh, dengan adanya data warehouse, maklumat yang telah disimpan begitu banyak, kita boleh kenal pasti kita punya ancaman, kita punya perkara-perkara bad thing yang boleh effect to company. So kita boleh protect kita punya asset. Sebagai contoh, nama baik syarikat, penggunaan teknologi syarikat ataupun penggunaan idea syarikat yang boleh duplicate ataupun imitate oleh kompetitor. So dengan adanya IT, dengan adanya maklumat yang disimpan dalam data warehouse, so decision making ini mudah, kita boleh buat protection, kita boleh tengok pelbagai aspek. Ini the reason for grow the decision making. So andai kata susah you guys nak hafal grow decision making punya reason ni, you guys boleh cuba cari satu ayat di mana dia mempunyai similar meaning with this point. So anda kata betul-betul blur ataupun tidak tahu bagaimana nak menulis reason grow decision making in the final exam, you guys make it a new point but they have a similar meaning with this point. So insyaAllah maybe panel boleh timbang tara, negotiate, accepted or not. Okay, decision making model. Ini yang tadi kita katakan sophisticated model, menggunakan teknik-teknik yang canggih pada zaman terkini. Okay, decision making terdapat 3 model, terdapat 3 gaya yang diguna pakai. Okay, kalau anda lihat peringkat level piramid ni, kita ada analisis, manager and executive. Di peringkat analisis kita ada TPS, manager kita ada DSS, executive kita ada EIS. Okey, ini berbalik semula kepada MDT 162. Di bawah, paling bawah adalah peringkat first line manager ataupun operation management. Middle manager ini adalah untuk peringkat middle management. Yang executive ni adalah peringkat top management. Kita pergi satu per satu. Okey, kita pergi pada peringkat paling bawah, peringkat first line manager ataupun operation manager. Peringkat operation manager dan ataupun peringkat first line manager dia akan menggunakan online transaction process, dan peringkat top management akan menggunakan online analytical process. Okay, untuk membuat suatu keputusan, data-data ini kita akan buat online transaction process, processing data yang telah dikumpul melalui online transaction process, and then di-encode-kan, tadi kita decode kan, okay, kita encode-kan online analytical process. Okay, apa yang dimaksudkan dengan online transaction process dan online analytical process, kita akan pergi go through next slide. Okay, before kita pergi kepada next slide, apakah yang dimaksudkan dengan fine, granularities and cross? Okay, fine ni bermaksud data-data ataupun maklumat-maklumat yang dikumpul di peringkat analisis, di peringkat first line manager ataupun operation manager, data-datanya adalah detail ataupun lebih terperinci, lebih mendalam. Manakala granularities ini, maklumat-maklumat tu telah diringkaskan maybe dalam bentuk report ataupun ringkasan yang diperlukan saja. Sampai di peringkat top management course ni, dia peringkat di mana maklumat tu paling ringkas yang dipaparkan dalam bentuk mungkin carta pie ataupun dalam bentuk graf. Tidak ada huraian-huraian yang panjang. Top management hanya melihat dari segi aspek penilai dari segi carta-carta ataupun infografik maklumat-maklumat daripada middle ataupun operation management. Okey, ini yang dikatakan tadi online transaction process OLTP dan online analytical process OLAP. Online transaction process ini di mana peringkat first line manager ataupun operation management ni, pertama dia harus lakukan
process information according defined business rule. Kedua, store. Ketiga, update existing. Okey, andai kata kita nak membuat sesuatu decision making. Contohnya, syarikat hendak membuat satu decision making untuk membuang pekerja di mana ekonomi sekarang tidak menentu. Top management telah meminta maklumat daripada middle management dan middle management telah meminta di peringkat operation ataupun first line manager maklumat-maklumat tentang pekerja, nama-nama dan data-data yang diperlukan. Mungkin di peringkat operation manager ataupun first line manager akan menyediakan senarai nama semua pekerja di bahagian operation dengan mengambil kira aspek-aspek yang telah ditetapkan oleh syarikat. Itu yang kita katakan process information according defined business, di mana proses mengumpul maklumat berdasarkan aktiviti yang diperlukan. Aktiviti sekarang aktiviti untuk membuang pekerja. So dia mungkin mengambil kira nama, jumlah tahun berkhidmat, jumlah cuti yang tersimpan ataupun jumlah baki, jumlah cuti yang telah diambil ataupun rekod disiplin pekerja. Lepas tu yang kedua, store information. Maklumat-maklumat yang terkumpul itu dia akan disimpankan di dalam satu sistem. Mungkin operation ada satu sistem ataupun paling at least lah, jika syarikat itu paling kecil, IKS menggunakan simpanan di Excel, Microsoft Excel. Dan updating system information reflect to new information. Update existing information, maksudnya dia kena update maklumat-maklumat pekerja berdasarkan apa yang peringkat middle ataupun peringkat top management mahukan. You guys, peringkat operation telah kumpulkan semua maklumat and then they have to filter, update the existing information based on what demand information from top or middle management. Seterusnya adalah online analytical processing, OLAP. The manipulation information to create business intelligence in support strategic decision making. If you guys remember the chapter 1, business intelligence is using technology to support decision making. Okay, ini di peringkat top management dengan adanya maklumat daripada OLTP yang telah diproses hingga ke peringkat updating existing yang ketiga tu. Peringkat OLTP ini, untuk OLP ini, mungkin top management akan menggunakan satu sistem ataupun satu dia melihat daripada carta gambaran infografik. And then daripada infografik tu mungkin ada satu sistem di mana peringkat top management ini boleh filter untuk membuat keputusan. Contohnya, ada satu sistem human resource di mana masukkan nama pekerja and then mungkin top management telah setting filter pekerja yang dimahukan berusia 25 hingga ke 40 and then dimasukkan lagi jumlah berkhidmat 2 hingga ke 10 tahun dan sebagainya. Okey, filter. So hanya maklumat yang diperlukan tu saja yang akan tersenarai dalam shortlisted. So itu membantu untuk kita membuat sesuatu keputusan. Maksudnya dia membantu kita shortlistedkan siapa yang kita perlukan. So siapa yang tidak unlisted, bermakna dia terpaksa dibuang kerja. So sistem tu membantu, sistem filter. Okey. Di peringkat ketiga tadi, peringkat first line ataupun operation menggunakan TPS. Di mana di peringkat middle, dia akan menggunakan DSS, Decision Support System. Di peringkat DSS, terdapat 3 gaya pengumpulan data ataupun kaedah diguna pakai untuk membuat sesuatu keputusan. The 3 quantitative model. Jika semua ingat, dalam subjek MJT 269, kita menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif method. Kualitatif method ni adalah sesi di mana you guys membuat sesi interview session between the panel ataupun person you guys to collect the information. Manakala kuantitatif method, you have to distribute questionnaire ataupun you have to use method observation method dan sebagainya. So, kita menggunakan kaedah kuantitatif dalam DSS dengan menggunakan 3 cara. Bagaimana cara yang pertama? Kita menggunakan sensitivity analysis, what if analysis and goal seeking analysis. Yang dimaksudkan dengan sensitive analysis, ini adalah kita hendak mengkaji sesuatu perubahan pemboleh ubah
yang dilakukan secara berulang untuk melihat hasilnya, outcome-nya. Okey, sensitivity analysis ni contoh, sebagai contoh kita nak tengok impact dengan mengubahkan variable. Okey, contohnya saya ambil contoh UiTM Pasir Gudang. UiTM Pasir Gudang mensasarkan ataupun meletakkan satu objektif untuk menjadikan UiTM Pasir Gudang adalah salah satu kampus yang mempunyai prestasi cemerlang di dalam keputusan akademik dan kurikulum. Okey, pemboleh ubah bagi UiTM Pasir Gudang yang telah ditetapkan adalah fakulti-fakulti. Kita ada fakulti bisnes, fakulti kejuruteraan. Okey, mungkin top management ingin membuat sensitive analysis di mana tahun ini dia melebihkan pengambilan pelajar FPP dan pelajar kejuruteraan dikurangkan. Top management ingin melihat dengan ada ramainya pelajar FPP, adakah dia akan membantu outcome yang dimahukan. Outcome yang dimahukan adalah prestasi akademik dan kurikulum kampus Pasir Gudang lebih baik daripada kampus lain. Bila dah menentukan variable di mana FPP lebih daripada pelajar kejuruteraan, kita akan lihat hasilnya. Andai kata hasilnya tidak sama seperti yang dimahukan, pada tahun hadapan mungkin top management akan ubah di mana pelajar FPP dikurangkan, pelajar kejuruteraan lebihkan lebih ramai. So kita akan lihat juga outcome, adakah menepati ataupun mencapai outcome yang dimahukan. Andai kata tidak sampai juga target yang dimahukan, dia akan ubah lagi, seimbangkan 50-50 di mana 50% pelajar FPP, 50% pelajar kejuruteraan. So itu yang dinamakan changing in one or more part of model, maksudnya part of the variable untuk melihat hasilnya. Manakala what if analysis, dia adalah satu kaedah di mana kita nak melihat impact ataupun kesan daripada sesuatu andaian kita, adakah dapat mencapai cadangan yang hendak kita laksanakan. Macam tadi, kita mengambil contoh outcome kita nak UiTM Pasir Gudang mencapai prestasi akademik yang cemerlang dan kurikulum yang terbaik daripada kampus yang lain. So what if analysis, kita membuat andaian, andai kata. So andai kata kita meletakkan FPP 30%, kejuruteraan 70%. Itu andaian yang pertama. Andaian yang kedua, andai kata FPP 20%, kejuruteraan 80%. So dia akan membuat analisis mengandaikan assumption. So kita lihat hasil tu mungkin sama ada melalui kutipan maklumat-maklumat data yang kita distribute kepada pengguna-pengguna ataupun kepada pesyarah-pesyarah ataupun kepada pelajar-pelajar. You collect data seperti MDT 269, you guys collect data secara printing ataupun Google Drive, kita dapatkan hasil daripada responden. Okey, yang ketiga goal seeking ini adalah the input necessary to achieve goal such as desired level output. Okey, ini di mana dalam sistem kaedah ni, how many input, berapa input yang diperlukan untuk mencapai output yang you guys mahukan. Contohnya, output yang you mahukan adalah kita mahukan UiTM Pasir Gudang cemerlang dari segi akademik dan kurikulum. Okey, inputnya berapa input ataupun berapa pencapaian prestasi, berapa peratus pencapaian akademik yang diperlukan, berapa peratus pencapaian kurikulum yang diperlukan untuk mencapai matlamat output kita adalah prestasi akademik yang terbaik dan kurikulum yang terbaik daripada semua kampus. So kita output dah ada, so sekarang kita nak tahu input. Itu dinamakan goal seeking, maksudnya kita lakukan reverse calculation. Kita kira input berdasarkan jumlah output yang telah sedia ada. Okey, ini contoh what if analysis yang boleh kita lakukan. Ini goal seeking. Okay. Saya bagi contoh macam manakah kita hendak menggunakan what if analysis ataupun goal seeking analysis.
Okey. Di dalam, you guys boleh buka Excel, you klik data, di bawah Excel, bawah klik data, you guys klik button what if analysis. Di bawah button what if analysis terdapat button scenario manager, goal seek and data table. Okey, saya sentuh goal seek, macam mana kita nak menggunakan goal seeking. Ingat lagi tadi kan, goal seeking adalah reverse calculation. Kita nak cari input berdasarkan output yang kita tentukan, yang kita mahu. Okey, sekarang saya bagi contoh. Di sini kita ada data tentang markah seseorang pelajar. Pelajar A. Okey, pelajar A kuis mendapat 5 markah daripada 10%, 5% daripada 10. Individual task mendapat 5% daripada 10. Test mendapat 8% daripada 20. So final kita belum laksanakan lagi. Grade pun belum dapat. Okey, bagaimanakah cara untuk menggunakan goal seek? Okey, sebelum kita menggunakan kaedah goal seeking analysis, pertama you guys kena completekan semua table ini dengan total berapa yang you guys dapat. Okey, sebagai contoh di grade ni, masukkan information equal quiz tambah individual test tambah test tambah final exam punya kotak, and then you tekan enter. Sekarang markah total adalah 18. Okey, sekarang 18 ini fail walaupun sebelum exam. So markah lulus adalah 50%. So sekarang kita nak tahu berapa jumlah final exam yang kita perlukan untuk kita lulus dengan markah 50. Okey, langkah untuk menggunakan goal seeking, pertama klik dekat data, klik what if analysis, klik choose goal seek. Okey, dia akan keluar table. Di table ini dia akan tanya set cell. Okey, set cell ini you klikkan kotak grade. Okey, ini maksudnya di kotak grade tu kita ingin ubah to value. To value ini daripada 18, you guys nak nombor berapa untuk lulus? Okey, daripada 18 saya nak 50% supaya lulus dapat C. Okey, 50. Okey, by changing, kita kena ubah table yang mana ataupun table berapa yang kita untuk sasarkan. Kita letak table final exam. Okey, sekarang kita akan dapat, bila you tekan OK, kita akan dapat markah di kotak final exam ni berapa yang diperlukan untuk mencapai sasaran grade you guys 50. Bila you dah klik semua, you tekan OK. Dia akan terus auto calculate di mana untuk mendapatkan grade 50 untuk lulus, final exam you guys kena memperolehi 32 markah. Itu yang dimasukkan goal seeking, pengiraan reverse calculation. Walaupun you guys kata boleh kira secara manual, tolak menggunakan calculator, ini kotaknya baru 1, 2, 3, 4. Andai kata you guys ada banyak company, banyak subsidiary, you guys ada banyak data, bagaimana you nak kira secara reverse untuk beribu-ribu kolom ataupun beribu row. Ini kaedah saya ambil contoh yang ringkas untuk you guys faham. Sambung slide yang seterusnya. Ini adalah model gaya yang digunakan oleh top management, iaitu Executive Information System, EIS. Di peringkat top management akan menggunakan 3 kaedah macam mana untuk menentukan pembuatan suatu keputusan. Dia akan menggunakan pertama consolidation, penyatuan maklumat-maklumat. Kedua drill down, dia akan menggali dan terus mencari. Yang ketiga slice dice. Maksudnya dia akan melihat satu info dari segi pelbagai aspek. Kalau kita tengok dadu, kita kan ada tengok pelbagai aspek, nombor 1, 2, 3 sampai 6. Begitu juga dimaksudkan dengan slice dice. Okey, consolidation ni contohnya penggabungan ataupun penyatuan satu maklumat. Top management memperolehi maklumat daripada middle management, iaitu daripada department marketing, department
Department Human Resource, Department Purchasing dan sebagainya. So apabila top management ingin membuat satu keputusan, semua maklumat daripada department itu harus digabungkan agar dapat dilihat secara menyeluruh, oversee the all information, and then dia akan buat decision making. Andai kata dia lihat satu persatu tanpa melihat compare dengan department lain, akan ada bias ataupun unfair dalam pembuatan keputusan. Dia hendaklah menggabungkan semua department, comparekan consolidation semua maklumat, and then membuat suatu keputusan berdasarkan aspek yang diperlukan. Okey, andai kata saya nak lakukan untuk pembuangan pekerja. So saya kena gabungkan semua department, and then saya kena letakkan satu-satu aspek, satu benchmark di mana saya akan lihat jumlah cuti yang diambil, masalah disiplin yang terlibat, and then jumlah khidmat dalam syarikat. So saya akan kira semua department, gabungkan semua maklumat. Drill down, di mana kita akan mencari dan terus searching the information. Kadang-kadang maklumat yang disampaikan oleh middle management ini tidak mencukupi. So top management boleh mencari maklumat tu, dia boleh using data ataupun using database, data warehouse to get detail and detail of detail, lebih memperinci granularities information di peringkat operation dan sebagainya. You kena ingat balik chapter kita sebelum ni, chapter 8, database, di mana top management boleh akses semua sistem sampai peringkat operation. Tapi normally dia akan melihat sampai peringkat middle sajalah. Apa yang middle bagi kepada top, middle biasanya akan trusted dia punya subordinate. Slice and dice, look information berdasarkan pelbagai aspek. Mungkin middle management telah memberikan maklumat dalam aspek jumlah tahun berkhidmat. Okey, sebagai contoh, seorang pekerja jumlah tahun berkhidmat 10 tahun. Seorang lagi pekerja jumlah tahun berkhidmat 5 tahun. Tapi mungkin kita sebagai top management, kita akan lihat pelbagai perspektif. Yang berkhidmat selama 10 tahun ini adalah seorang lelaki yang muda, di mana umurnya 20-an. Yang berkhidmat 5 tahun ini adalah veteran yang lagi setahun umurnya cukup 55 tahun untuk pencen. So siapakah yang akan dibuang? Jika anda sebagai top management, sebagai bos, siapa yang anda akan buang? Kita akan tengok aspek toleransi pula. Kadang-kadang bos akan tengok veteran ini lagi setahun nak pencen. Yang lelaki muda ini 10 tahun, masih muda, dah berkhidmat 10 tahun. Mungkin kalau kita buang dia bekerja, kita mungkin boleh merekomenkan kerja yang lain, kerja yang di mana dia bersesuaian. Pakcik yang pencen ini, jika kita buang untuk dia mencari pekerjaan lain, amat tipis kerana majikan normally tidak akan ambil lagi pekerja yang usianya melebihi 40 ataupun 45 kerana produktivitinya semakin berkurang. Itu yang dikatakan slice and dice, juga kena tengok pelbagai aspek. Jangan hanya memandang satu perkara sahaja. Okey, ini dimasukkan tadi yang saya katakan TPS dan EIS. Kalau kita tengok balik kaedah drill and down, mencari dan keep searching, ini adalah hubungan antara TPS, peringkat operation management, dengan peringkat top management. Top management boleh mendapatkan maklumat direct terus ke operasi ataupun ke first line manager. Andai kata middle management punya maklumat tidak lengkap. Itulah hubungan, itulah kuasa ataupun authority top management, dia boleh akses sehingga ke TPS, peringkat TPS, peringkat operation management. Okey, seperti yang saya katakan tadi, di peringkat top management, dia menggunakan course report. Kalau peringkat operation akan menggunakan fine report. Peringkat middle akan guna granularities report. Di peringkat top management, dia tidak ada lagi report yang bermuka surat, too many pages. Di peringkat top management, executive information, dia hanya lihat carta, infografik yang menunjukkan maklumat-maklumat terkini secara summarized. So daripada maklumat yang dah disummarizkan dalam bentuk infografik, top management boleh buat satu keputusan dengan cepat dan padat. Tidak perlu nak membaca report sampai ke peringkat bawahan. Andai kata sesuatu keputusan tu tidak begitu penting, dia hanya peringkat level moderate punya level.
Seterusnya, kita akan masuk kepada topik Artificial Intelligence, AI. Intelligent system ni adalah various commercial application of AI. Apakah yang dimaksudkan dengan AI? AI ni adalah stimulate human intelligence. Okey, AI ni adalah salah satu simulasi ataupun peniruan kebijaksanaan manusia dalam keupayaan sesuatu pembelajaran ataupun sesuatu pergerakan, sesuatu apa yang manusia lakukan. Okey, yang intelligent system ni dia adalah sistem berada di dalam AI, aplikasi dalam AI. Sebagai contoh, saya bagi satu contoh AI. AI ini sebenarnya rujuk kepada robot. Kita tengok AI yang saya beri contoh adalah robot di mana saya ambil AI komputer. Komputer adalah salah satu AI meniru kebijaksanaan manusia. So kita tidak perlu lagi menulis dalam buku ataupun menulis dalam kertas ataupun menulis di kulit binatang ataupun di batu dan sebagainya. Kaedah sekarang kita menulis segala informasi maklumat documented dekat dalam komputer. Komputer tu adalah AI. Dia meniru kebijaksanaan manusia dalam menyimpan data, menulis dan sebagainya. Okay, sekarang di dalam komputer, you nak tulis pakai apa? You kena menggunakan satu intelligent system, aplikasi. Kita menggunakan Microsoft Office dalam penulisan, penyimpanan maklumat. Itu yang dikatakan intelligent system. Contohnya adalah Microsoft Office. AI itu adalah komputer. Okey, AI ini terdapat beberapa contoh. Okey, ini contoh AI robot. Kategori AI. Contoh AI ini terdapat beberapa kategori. Kategori pertama adalah expert system. Expert system ini dia menerangkan tentang bagaimana komputer ini ataupun robot ini melakukan tugasan manusia, menyelesaikan masalah manusia. Dia adalah robot. Contohnya robot vacuum. Robot vacuum dia akan sensor habuk, dia akan lakukan dapat kesan habuk, dia akan melakukan pembersihan. Dia sedut semua habuk. So dia akan lakukan exactly macam mana manusia lakukan vacuum habuk. Lepas tu kita ada vending machine. Contoh, vending machine ni di mana you guys masukkan duit, lepas tu you guys akan dapat pilih barang you guys nak, nanti akan dapat keluar barang. Ini dia meniru gaya human cashier. Cashier manusia, tidak perlu lagi pakai cashier manusia di mana you guys lakukan pembayaran menggunakan mesin. Mesin tu ibarat manusia, menerima duit dan akan membagi pulangan. Itu adalah expert system. Yang kedua adalah neural network. Neural network ni adalah emulate, mencontohi kebijaksanaan manusia. Sebagai contohnya yang dibagi sini adalah California Police. You guys boleh Google ataupun tengok YouTube bagaimanakah contoh robot California Police. Contoh lain yang saya boleh bagi adalah neural network adalah calculator. Calculator dia mencontohi otak manusia. Kalau saya bagi contoh contoh saya bagi 35,000 ataupun 35 darabkan dengan 47 dalam masa 5 saat, berapa jawapan dia? Maybe kita akan terkial-kial untuk membuat pengiraan secara bentuk lazim. Tapi dengan adanya AI kategori neural network, terhasillah satu robot ataupun satu AI iaitu calculator di mana ditekan 35 kali 47 dalam sesaat, 0.01 saat, tekan equal, you got the answer for the question. Itu yang dikatakan dengan neural network. Contoh lain calculator, maybe kita ada account apps, aplikasi accountant. Accountant pun you guys belajar zaman kini, you guys belajar secara bertulis, masuk ke jurnal kerja, convert kepada penyata kewangan dan sebagainya. Tapi jika you dah bekerja di alam kerja, benda itu tiada lagi. You guys hanya menggunakan sistem, masukkan dalam sistem, terus auto generate the income statement, the balance sheet dan sebagainya. Okey, yang seterusnya adalah genetic algorithm. Ini adalah you guys boleh baca dia punya definisi. So saya terus bagi contoh, nanti you guys tulis dekat dalam slide note.
Contoh evolusi using algorithm. Dahulunya mesej-mesej yang disampaikan daripada contohnya untuk manusia yang jarak jauh, kita menggunakan transmitter. Transmitter ni kalau you guys tengok cerita Captain Marvel, sebelum Captain Marvel datang, Fury memanggil Captain Marvel dengan menggunakan transmitter. Satu device yang kecil di mana dia boleh meninggalkan mesej. Zaman-zaman mak ayah kita, nenek moyang kita, transmitter ini meninggalkan mesej, sila hubungi nombor tertera. So nanti you guys akan pergi public phone, you akan call nombor berkenaan. Di mana dia terhad penulisan ayat, penulisan wording dalam transmitter tu. Ataupun dahulu transmitter kalau you tengok ketenteraan untuk menyampaikan maklumat daripada base ke base, dia akan menggunakan satu mesin device transmitter yang tekan-tekan untuk dot-dot tu, titik-titik. Itu transmitter. Tapi evolution berlaku. Daripada transmitter wujudlah SMS. Daripada SMS wujudlah MMS. Daripada MMS wujudlah sekarang WhatsApp. Daripada WhatsApp sekarang dah dievolusikan lagi kepada WhatsApp call. Itu yang you lihat semua tu adalah AI. Tapi di sebalik AI, macam tadi saya kata, kita ada intelligent system. Intelligent system yang diguna pakai sini adalah genetic algorithm. Di mana dia ada coding-coding yang diguna pakai untuk menzahirkan tulisan you guys, menzahirkan you guys punya gambar. Dia bukan menggunakan kaedah telepati dengan menunjukkan gambar you guys di hadapan kamera, dia akan terus sampai ke satu pihak. Dia mesti ada coding yang diguna pakai, genetic algorithm. Seterusnya yang keempat, kita ada intelligent agent. Intelligent agent ni adalah kaedah di mana AI ini dia mewakili manusia untuk menjawab dengan seperti contoh saya tanya you guys. Contoh saya tanya, okay, Yus, hari ini awak makan apa? Yus akan kata, okay, hari ini saya tak puasa, saya dah makan asam pedas dengan nasi putih. So maksudnya sebelum dia menjawab, dia akan berfikir, betul? Itu fikiran kita akan berfikir, intelligent. Okay, zaman sekarang dah ada AI yang seperti otak kita berfikir. Sebagai contoh, zaman-zaman dahulu kalau di peringkat remaja, famous bermain dengan aplikasi SIM. SIM ini adalah satu chat di mana you guys tanya, dia auto menjawab. Kadang-kadang jawapan yang dibagi kelakar ataupun nonsense. Itu SIM, sistem yang menjawab. Dia intelligent agent yang menjawab. Okay, contoh lain saya boleh bagi adalah WhatsApp Business. Contohnya WhatsApp Business, kalau you guys WhatsApp seseorang, you guys nak iklankan di Facebook, owner tu akan cakap sila PM ataupun klik nombor yang tertera. Bila you klik nombor yang tertera, WhatsApp number, you akan terus dapat auto feedback ataupun auto reply daripada nombor berkenaan. Hi, please leave your number, your address, your email. We will keep in touch with you in as soon as possible. So maknanya intelligent agent yang membalas. Okay, seterusnya adalah data mining. Data mining ni ada chapter yang sebelum ni kita ada baca. Bagaimanakah cara kita melombong data mining. Kita ada beberapa kaedah untuk macam mana kita nak collect data. Pertama kita ada cluster analysis, kita ada association detection dan kita ada statistical analysis. Okay, cluster analysis ni adalah teknik di mana divide information to set into mutual exclusive. Okay, saya bagi contoh apakah yang dikatakan dengan set into mutual exclusive. Okay, ini. Contohnya kita ada data tentang satu bulatan, dalam set ni adalah A, B. Set yang kedua kita ada B, A. So bila kita gabungkan dua-dua ni, kita akan dapat persamaan di tengahnya. Huruf yang sama adalah huruf B, mutual exclusive. Itu yang data yang kita boleh dapat, data yang terbaru, persamaan. Itu yang dikatakan dengan cluster analysis. Kita membuat mutual exclusive. Association detection, reveal the degree which a variable are related. Kita akan tengok pemboleh ubah itu dari segi perkaitan, apa yang boleh kita tengok. Okay, sebagai contoh saya bagi
Okey, kita ada variable kids and teenagers. Mungkin dalam sesuatu maklumat, you nak kumpulkan data tentang berapa jumlah kanak-kanak ataupun remaja di sesebuah kawasan. So dalam masa yang sama, sebenarnya you guys boleh dapatkan maklumat yang lain. Kids and teenager mempunyai berkaitan gender. Berapa jumlah lelaki perempuan kids, berapa jumlah lelaki perempuan untuk teenagers. So itu maklumat yang terbaru yang kita boleh dapat berkaitan antara kids dan teenagers. Contoh yang saya boleh bagi untuk nampak you guys lebih faham. Seterusnya adalah statistical analysis. Ini adalah berdasarkan information correlation, distribution, calculation and variance analysis. Senang cerita ini merupakan daripada data-data statistik yang terkumpul. Contohnya data-data daripada Bank Negara mengeluarkan tentang jumlah KDNK, Kasa Bersih negara Malaysia berapa statistik. So dengan adanya data-data itu kita boleh buat forecast, kita boleh buat prediction, ramalan berdasarkan time series information. Apakah yang dikatakan dengan time series information? Time series information ni adalah information yang dikumpulkan berdasarkan dari semasa dan ke semasa. Itu sajalah untuk chapter 9. Okey, terima kasih. Kita akan sambung untuk chapter 10 di masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.